Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung pada pelajaran lepas. Hari ini kita akan masuk kepada fungsi input dan fungsi output. Okey, benda dua tu. Hari ini kita masuk pada fungsi input dulu. Okey. Apa itu fungsi input? Fungsi input kita setiap kali ini dia punya, ini adalah pernyataan umum dia. Okey, ini adalah pernyataan umum dia. Jadi fungsi input digunakan untuk mendapatkan input daripada pengguna. Pengguna perlu menaip menggunakan papan kunci keyboard untuk memasukkan input. Maksudnya kena pengguna akan masukkan kat sini. Kita kena bagi arahan di sini. Ini yang kita panggil sebagai parameter. Okey. Benda yang kita boleh ubah. Selalunya fungsi input ni kita duduk dia sebagai pemboleh ubah lah. Jadi fungsi input ni mengalihkan jenis data string. Untuk menukarkan pada jenis data string integer ataupun float, kita perlu menggunakan fungsi ni. Dia kena tambahan dua ni. Okay, jadi ini yang menunjukkan data kita tu jenis apa. Sekiranya kita tak tulis benda ni, integer ataupun float, jadi dia automatik dia akan menjadi string. Data yang kita masukkan akan jadi string. Jadi gini saya bagi diri, rumus utama dia ini. Betul. Ini pemboleh ubah apa-apa yang kita nak namakan. Ini apa-apa yang kita namakan. Okey. Namalah apa-apa pun kat situ. Lalu kita akan, ini bentuk umum dia, rumus umum. Okey. Jadi string ni, tadi bukan saya cakap tadi, input ni, okay, kita ambil atas balik. Jadi input ni ada tiga jenis. Jadi input ada, kita tahu sejarah sini input ada tiga jenis, iaitu adalah kita ada str, kita ada integer dan juga kita ada float. Okey. Kita tengok satu-satu. Sekarang kita akan pergi kepada string dulu. Okey, string kat sini. String yang menerima jenis input data string tidak perlukan apa-apa fungsi. Maksud tak ada apa fungsi, tak perlu kita tulis kat depan ni kita tambah str. Okey, tak perlu. Tak perlu benda tu. Okey, jadi benda ni tak perlu. Kita boleh buang, tak ada masalah. Dan contohnya sini kita masukkan string ni benda-benda yang kita penamaan macam biasalah, bukan sign pada nombor, huruf, aksara, aksara. Jadi kita buat nama, hobi, okey, makanan. Maafkan saya ni M duduk kecil Makanan, input, masukkan makanan kegemaran anda. Okey, ini adalah untuk string. Bagaimana dengan integer? Bila kita nak tulis integer, dia kakak tadi dia ada penambahan dia ke sini. Maksudnya penambahan sini maksudnya kita ada integer kurungan lagi dalam tu dan kurungan. Okey. Kita ni. Ni maksudnya kat sini ada kita tulis input. Okey. Ya, okey saya bagi jelaskan lagi. Okey, kurungan input. Okey, input kurungan. Okey. Ini dia punya umum dia. Jadi dia gunakan fungsi. Fungsi integer ni mesti ada. Untuk menunjukkan integer dia mesti kena tambah ni benda ni. Okey. Dan contohnya kita masukkan bilangan, umur, suhu. Suhu kalau nak tetapkan boleh. Contohnya kita letak 36 darjah. 36. Tapi kalau kita letak 39.5, kita kena ubahkan, kita boleh pakai integer. Kenapa tak boleh pakai integer? Sebab integer ni adalah nombor genap. Genap-genap ni nombor dia. Tak ada titik perpuluhan. Okey, jadi penulisan macam ni mesti ada. Ini nak pakai 2 ataupun 1 tak ada masalah. Kalau sini 1, pastikan kat sini pun ada 1. Okey. Yang ini sini mesti dia dengan ini. Ini partner dia. Dan yang satu lagi ni, dan ini adalah partner dia. Kalau tak ada, nanti dia akan, kalau tak ada, tak cukup tu, dalam pattern dia akan berwarna kelabu ataupun biru gelap ni tu. Tunjukkan benda tu tak cukup sifat penulisan dia. Okey. Dan yang ketiga adalah float. Float kita tahu adalah titik perpuluhan di mana kena tambah arahan. Okey, float. Okey, macam hari tadi juga kena tambah input kurungan. Okey. Ini menunjukkan umum dia. Secara umumnya macam ni. Okey. Jadi menggunakan fungsi input, fungsi float, okey, fungsi dia contoh kat sini. Tambah sini float diikuti dengan input.
Kenapa control input? Sebab kita memang nak pakai input. Okey. Jadi kita mesti guna input, menunjukkan arah itu adalah input. Dan persoalan tentang input. Jadi kita tahu tu harga khidmat tu semua kita akan masuk. Sekiranya pengguna masuk 3, katakan 3, patut tulis 3.1. Okey, katakan 31 tapi dia tulis 3. Okey, kadang-kadang Python akan tulis tak boleh baca lah. Ada masa dia boleh baca, tak ada masalah. Mungkin kadang-kadang dia default kan, dia pergi ke 3.0. Tak ada masalah. Tapi pastikan benda tu kadang-kadang memang kita panggil arahan yang lengkap lah. Kita panggil kena ada dokumentasi yang lengkap kan. Okey, persoalan tentang input. Input masukkan markah. Kenapa salah? Input masukkan bayaran. Kenapa salah? Pada asasnya pada ARM dia, benda ni betul. Benda ni pun betul. Tapi pada logik dia, okey. Pada logiknya, benda ni menjadi salah sebab kita minta markah bayaran. Dua-dua benda ini terletak di dalam kategori nombor, bukan huruf atau aksara. Jadi, benda kalau nombor ni, dua benda yang kita boleh pakai, iaitu integer ataupun float. Okey, itu je. Jadi kat sini adalah halat dia logik, tak logik. Jadi macam tu. Jadi inilah jawapan dia. Kenapa dia salah ni? Data dimasukkan menjadi string. Ni, data dimasukkan menjadi string. Sepatutnya jenis data jenis nombor, mana kita melibatkan kepada integer dan float. Okey. Okey, penyesuaian dia. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Okey, macam mana nak selesaikan masalah ni? Sebab mungkin kalau dia masuk, katakan dia ni, bila kita masuk katakan nombor input masukkan markah 8. Tapi tiba-tiba sebab dalam bacaan dalam Python dia akan keluar error. Syntax error. Tak silap saya dia keluar syntax error. Kalau tulis itu panjanglah error dia. Memang error dia akan keluarkan kawasan mana yang ada error tu dia akan keluar sendiri ke bawah dalam Python. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia? Selesai dia macam tadi lah, kita mesti menggunakan fungsi integer ataupun fungsi float. Jadi kita tambah je di depan tu integer dan float. Contohnya macam tu, integer dan float, pastikan kurungan cukup, ini pun cukup dengan ini, dan kurungan macam ni. Ada kalau ada setengah programmer akan buat macam ni. Katakan dia tulis siap-siap, markah integer sama dengan integer. Okey, macam tu. Input. Okey, kurungan dia siap-siap tulis ni. Okey, ada setengah program pun ada keluar benda tu. Okey, hanya kita kena isi kawasan ni. Kadang kita tulis benda ni, dia akan keluar siap-siap benda ni. Okey, jadi tak ada masalah. Jadi semoga penerangan saya ni dapat membantu anda semua faham secara basic apa itu input dalam Python. Okey, sekian. Terima kasih.